Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, pertama sekali Ustazah minta maaf sebab tak boleh buka kamera. Ustazah punya laptop problem sikit. Tapi mana-mana murid yang boleh buka kamera digalakkan untuk membuka kamera ya, bagi menghormati pengisian ilmu kita pada hari ini dan ustaz yang mengisi ilmu pada kita. Okey, anak-anak semua sihat? Sihat. Okey, hari ini kita akan mendengar usrah daripada Ustaz Amirul sebagai pengisi usrah kita pada hari ini. Okay, tanpa membuang masa, Ustazah serahkan terus pada minta maaf. Terlupa. Kita mulakan usrah kita dengan suratul Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, tanpa melengahkan masa, Ustazah serahkan usrah kita pada hari ini pada pengisi kita, Ustaz Amirul Arif. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Amma ba'd. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, alhamdulillah. Terima kasih kepada pengerusi majlis Ustazah Una. Okey, sekejap ramai baru masuk tu. Okey, hari ni insyaAllah Ustaz ditugaskan untuk memberi sedikit perkongsian lah. Perkongsian kita share sama-sama berkenaan dengan beriman kepada kitab. Beriman kepada kitab. Tak confirmkan lagi sekali, takut silap tajuk. Okey, betul, confirm. Jadi hari ni kita nak buat sedikit perkongsian berkenaan dengan beriman kepada kitab. Okey. Jadi cuba kita tengok balik, rukun iman ada berapa? 6. Ada 6. Yang pertama, Beriman kepada Allah. yang kedua, Beriman kepada malaikat. yang ketiga, Beriman kepada Rasul. Beriman kepada kitab. betul, yang ketiga beriman kepada kitab. Jadi kita semua tahulah bahawa beriman kepada kitab ini adalah salah satu daripada rukun iman. Maksudnya rukun tu kena ada. Kalau nak sempurna iman tu, beriman kepada kitab ini pun kita perlu ada dalam diri kita, dalam kita nak melengkapkan iman. Kalau tidak, iman kita tidak sempurna. Okey, beriman kepada kitab. Okey, kitab ni mungkinlah awak semua dah pernah dengar kan, tapi Ustaz bagi tahu je lah. Okey, kitab ini bukanlah, kalau bahasa Arab kitab tu buku. Macam ni, buku kan. Tapi beriman kepada kitab yang dimaksudkan adalah terhadap kitab-kitab yang macam ni. Ni kitab apa ni? Al-Quran. Al-Quran. Okey, betul. Jadi beriman kepada kitab-kitab yang dimaksudkan ialah kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada para nabi dan rasul. Okey,
Jadi semua ustaz yakin semua pernah lah bertemu dengan kitab. Jangan kata tak pernah bertemu lah. Pelik pula kalau kata ustaz saya tak pernah tengok lah kitab tu macam mana. Tak boleh lah. Mesti pernah. Sebab awak semua belajar seliti, petang-petang mesti mengaji, petang-petang mesti baca Quran, menghafaz Al-Quran. Itulah kitab yang sehingga kini ada dan diguna pakai. Macam tu. Okey. Macam mana nak dikatakan beriman kepada kitab ni? Beriman tu maksudnya kita kena apa? Kita kena yakini. Kita kena percaya. Kita kena sebut dengan lidah. Kita kena yakin dengan hati. Kita kena lakukan dengan perbuatan. Kalau kata kita beriman kepada kitab, katakan saya beriman kepada kitab. Kalau kita beriman kepada kitab dalam hati, yakin. Saya yakin. Yakin dengan kitab-kitab suci yang Allah turunkan. Dan kita zahirkan dengan perbuatan. Dengan macam mana? Baca kitab, amalkan isi kandung kitab. Okey. Kita tengok pengertian beriman kepada kitab. Tadi Ustaz sebut kan, mengakui dengan lidah, meyakini dengan hati dan menzahirkan atau melakukan dengan perbuatan. Dengan gerak, dengan perbuatan kita lah, membaca, mengamalkan isi kandung dan sebagainya. Okey, kita boleh dikira beriman kepada kitab. Yang pertama kita kena yakin apa? Siapa yang turunkan kitab? Allah. Ya, betul. Yang turunkan kitab, bukan turunkan, maksudnya kitab itu daripada betul lah, diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kitab-kitab suci diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh kata kitab tu memanglah Al-Quran sekarang ni dia cetak dekat kilang, cetak apa, jual kat kedai. Tapi asal usul diturunkan kitab ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk lembaran-lembaran secara bersiri ataupun berperingkat ataupun berjuzuk. Macam tu. Okey. Yang pertama itu, yang pertama ingat, yang pertama Al-Quran, kita kena yakin kitab-kitab ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Taala. Itu yang pertama. Bukan diturunkan oleh toke kilang cetak, bukan diturunkan oleh toke kedai buku, bukan. Bukan toke kedai MPH ke, bukan. Allah yang turunkan kitab. Okey, kepada siapa kitab diturunkan? Nabi Muhammad. Okey, hampir betul. Yang lagi lebih umum apa jawapannya? Kepada siapa? Allah. Diturunkan kepada siapa? Kepada Umat akhir Pada zaman. manusia. okey. Tak apa. Okey, walaupun kita semua masing-masing ada Al-Quran, dia bukan diturunkan kepada kita. Kita ni mewarisi. Dan kita mengguna pakai panduan ini. Jadi Al-Quran ataupun kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah diturunkan kepada para nabi dan rasul. Tak adanya Jibril datang kat kita, wahai akil darwish, dia kata, ni Allah sampaikan. Tak ada. Zaman sekarang banyak sangat benda-benda sesat. Baru ni apa? Perjalanan mimpi yang terakhir. Dia kata dia mimpi, memang dia berhubung direct dengan Allah, dia kata. Kononnya, mana ada. Yang diturunkan wahyu melalui mimpi ni hanya pada nabi-nabi dan rasul. Nabi-nabi dan rasul ni kalau dia mimpi, itu memang wahyu daripada Allah. Selepas Nabi Muhammad tak ada seorang pun yang menerima wahyu. Tak ada siapa-siapa. Kalau ada pun menerima ilham. Maksudnya Allah pandu dia. Allah pandu dia untuk dia melakukan sesuatu perkara kebaikan tu. Atau Allah detikkan dalam fikiran dia. Dia macam, oh betul juga kan. Semua tu datang daripada Allah. Tapi kalau dia mimpi atau Jibril turun semua itu para nabi dan rasul sahaja. Tak ada. Lepas daripada Nabi Muhammad tak ada dah nabi-nabi yang terima tak ada dah sesiapa yang terima wahyu. Walaupun ramai sangat yang mengaku nabi selepas daripada Nabi Muhammad. Lepas Nabi Muhammad wafat, kita tahu kan Nabi Muhammad kan yang terakhir kan kita hafalkan lagu Adam, Idris, Nuh, Soleh kan. Wa akhirul khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Muhammad yang terakhir. Nabi Muhammad yang terakhir. Lepas tu tak ada dah sesiapa yang terima wahyu, tak ada siapa-siapa yang terima kitab. Kita kena yakin yang tu. Kitab hanya diturunkan kepada Nabi dan Rasul.
Tak ada dah kalau dia mengaku mimpi bercakap dengan Allah ke, direct dapat wahyu ke apa, tak ada. Antara nabi palsu yang keluar selepas wafatnya Nabi Muhammad ialah Musailamah Al-Kadzab. Lepas tu dia berperang dengan tentera Sayyidina Abu Bakar, matilah dia. Kiranya kalau sesiapa awak kenal ada dia mengaku dia nabi dan rasul, report cepat-cepat kat polis biar dia kena tangkap. Contoh kan. Tapi jangan pula ustaz ada dulu masa ustaz belajar dekat matrikulasi, ustaz ada nama kawan ustaz, nama dia Rasul. Nama je Rasul tapi bukannya dia Rasul. Dia pun tak mengaku dia Rasul. Yang tu jangan silap pula. Kadang-kadang kalau kita jumpa macam Bangladesh ke ataupun Pakistan, diorang ni ada yang diorang nama diorang Rasul. Yang tu tak apa, nama tak apa, tapi jangan mengaku Nabi dan Rasul tak. Tak ada siapa dah selepas Nabi Muhammad. Jadi kita yakin kitab-kitab suci yang terakhir, last turun memang kat Nabi Muhammad je. Lepas tu tak ada dah. Yakin yang tu, okey, pegang. Dan yang ketiga, yang pertama tadi diturunkan oleh Allah, yang kedua diturunkan kepada Nabi dan Rasul, dan yang ketiga kita kena yakin kitab suci ini sebagai panduan hidup. Yang ni memang kena yakin. Tak boleh kata mana ada dalam Al-Quran. Tak ada. Tak boleh macam tu. Dalam Al-Quran ni Allah kata al-yaumu akmaltu lakum dinakum wa akmamtu ila akhir ayat. Allah kata telah aku lengkapkan bagimu agamamu. Maksudnya dalam Al-Quran ni dah penuh dah. Apa awak nak semua ada. Contohlah Faiz, awak reti tak buat roti canai? Tak. Dalam Al-Quran ada ajar cara buat roti canai. Terkejut tak? Mungkin guru pun akan terkejut sikit. Minta maaf lah. Jangan keliru. Mana ada. Ada. Kau tak cakap semua benda ada dalam Al-Quran. Awak kena yakin macam tu. Tak boleh cakap mana ada. Ada. Allah kata apa? Roti canai tu tak ada. Allah tak sebut roti canai. Tapi semua benda ada dalam Al-Quran. Kalau nak buat roti canai pun ada. Dia kata apa? Allah berfirman, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Allah kata bertanyalah kepada ahlinya atau kepada orang yang reti kalau kamu tidak tahu. Maksudnya Faiz nak buat roti canai kan? Tanyalah pada orang yang berreti buat roti canai. Allah pesan macam tu. Allah firman macam tu. Kalau tak reti nak masuk pertandingan bercerita, tanya Faiz. Faiz wakil Kuala Selangor sampai peringkat negeri. Tengok kat video YouTube, cari yang 8 jam punya duration. Ada Faiz dalam tu. Faiz siap nyanyi lagu demi Islam. Okey. Jadi kita kena yakin Al-Quran ni sebagai panduan hidup. Al-Quran ni dia dah penuh. Al-Quran ni lengkap. Daripada kita bangun tidur sampai kita tidur balik, semua benda ada dalam Al-Quran. Sama ada dari dalam bentuk secara terus, secara terang-terangan ataupun secara umum. Umum. Okey. Kalau secara umum tu dia akan didetailkan atau akan diterangkan balik melalui hadis Nabi Muhammad SAW. Okey, macam mana panduan hidup ni? Faham ke Al-Quran sebagai panduan hidup ataupun kitab-kitab sebagai panduan hidup? Okey, kalau awak beli handphone kan. Okey, contohlah Ustaz apa Ustaz baru beli printer untuk jual Shopee punya barang kan. Dalam kotak printer ni ada buku kecil. Buku tu dia mengajarkan macam mana nak gunakan printer. Buku kecil tu dia kata macam nak guna printer. Samalah macam zaman sekarang ni ada Al-Quran. Al-Quran ni mengajarkan kita macam mana kita nak berjaya dalam dunia. Macam mana kita nak hidup atas dunia sebagai hamba Allah yang soleh. Macam mana kita nak mendapat keredaan Allah. Dia macam jadi panduan. Dalam ni dah cerita macam mana. Kita tinggal nak ikut je. Tu Ustaz kata tadi, kita melakukan dengan perbuatan. Yes, Dennis Syafi, betul. Itu Al-Quran, benar. Okey, faham yang tu? Jadi hukum beriman kepada kitab ialah apa hukum? Siapa tahu? Apa hukum beriman kepada kitab? Tak tahu. Wajib, betul. Kalau tak beriman kepada kitab, berdosa. Contoh dia kata, tipulah, mana ada Al-Quran ni tak ada sebut. Bukan tak ada sebut, dia kata Al-Quran ni tak ada cerita pun pasal solat. Tak boleh. Al-Quran tak ada kata pun pasal solat. Mana boleh? Tak ada kata tapi ada surah. Ada tulis, ada bertulis dalam ni maksudnya. Jadi Al-Quran ni lengkap. Kita kena cakap kalau solat kena solat.
barulah kita kata Al-Quran tu benar. Kalau kita tak solat, maksudnya kita tak setuju Al-Quran ada tulis kena solat. Kalau kita tak puasa, maksudnya kita tak setuju dalam Al-Quran tu kita tak setuju yang Al-Quran tu ada tulis pasal puasa. Kalau kita tak pakai tudung, kata mana ada, belum dapat hidayah lagi kau ni. Kan kita tegur, kau pakailah tudung. Dia kata mana ada, aku tak dapat hidayah lagi, tu aku dapat hidayah nanti aku pakailah tudung. Itu silap, yang tu silap. Dalam Al-Quran dah suruh pakai tudung, maka itulah dia hidayah Allah, suruh kita pakai tudung. Contoh kan. Jadi Al-Quran dah lengkap. Jadi wajib kita beriman kepada kitab, wajib kita percaya, wajib kita melakukan suruhan Allah dalam Al-Quran, dan wajib kita tidak melakukan larangan-larangan Allah. Allah kata jangan minum arak, jangan berzina, jangan berjudi, jangan apa lagi, jangan macam-macam lah. Jangan buka aurat, apa kan, jangan makan riba. Okey, jadi kita kena ikut, menunjukkan yang kita beriman kepada kitab. Okey, yang siapa tahu ada berapa jenis kitab suci yang pernah diturunkan oleh Allah kepada para nabi? Ada berapa? Darjah 2 patutnya tahu. 4. Ada betul. Darjah 2, 3, 4, 5, 6 sepatutnya tahu. Darjah 1 belum belajar, darjah 2 dah belajar dah. Sekejap saya sedawa sikit, boleh ke? Okey. Jadi, tak lupa nak cakap apa. Okey, ada 4 betul. Ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah SWT kepada para nabi. Ada yang sampai sekarang masih kekal dan boleh diguna pakai ialah Al-Quran. Yang kedua ada Injil. Injil. Sebut Injil. Injil. Yang kedua, yang ketiga Taurat. Taurat. Yang keempat Zabur. Zabur. Okey, nampak? Okey, yang jadi kitab ada 4. Yang pertama Al-Quran diturunkan kepada Nabi apa? Siapa tahu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Jadi Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Injil diturunkan kepada Nabi apa? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa. Kalau Zabur? Nabi Daud alaihissalam. Betul. Kalau Taurat? Musa. Nabi Musa alaihissalam. Okey. Betul. Ada 4 kitab diturunkan kepada 4 orang Nabi. Jadi kita kena yakin, kita kena percaya kepada semua kitab ni. Memanglah kat kita, zaman kita yang boleh kita guna pakai hanya Al-Quran. Tapi kita kena percaya pernah adanya Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Kita kena percaya pernah adanya Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kita kena percaya pernah adanya apa tadi lagi? Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kita kena percaya 4 Al-Quran. Tapi hanya satu saja kitab yang Allah pelihara ataupun Allah jaga sampai ke hari ini. Kitab apa? Al-Quranul Karim. Kitab Al-Quranul Karim. Kitab Al-Quran yang mulia. Hanya Al-Quran sahaja yang Allah pelihara. Apa maksud Allah pelihara tu? Maksudnya kalau macam ada orang kafir ataupun orang-orang jahat cuba untuk tukar ayat Al-Quran, cuba untuk mengubah maksud Al-Quran, cuba untuk memadam mana-mana ayat Al-Quran, Allah akan halang dengan apa cara sekalipun. Mungkin dia tengah edit dekat laptop dia rosak. Mungkin dia dah siap cetak dah. Lori tu dah print nak bawa. Lori tu accident meletup tiba-tiba kok contoh. Biasanya Allah menghalang manusia dengan iman. Kita rasa tak baiklah, takutlah nak tukar ayat. Sebab Allah dah pelihara. Allah dah jaga dah Al-Quran tu, dan Al-Quran boleh diguna pakai sampai ke kiamat. Faham tak? Apa? Faham. Okey, jadi tapi macam Injil, macam kitab Injil sudah diubah-ubah. Selepas Nabi Isa wafat, Nabi Isa diangkat oleh Allah ke alam ghaib, maka orang pengikut-pengikut dia yang belot masa tu tukar ayat-ayat Injil menjadi sekarang kitab Bible, anutan orang Kristian. Kitab Bible tu apa? Kitab Bible tu pernah dengar agama Kristian. Kristian dia orang baca kitab Bible. Tapi kitab Bible tu bukan Injil. Kitab Bible tu ialah Injil yang dah untuk apa baca tu? Apa?
Untuk apa baca? Dia orang pun macam dia orang punya Al-Quran lah, tapi dia orang panggil Bible. Tapi Bible tu jangan baca tau. Bible tu dah ditipu, dah ditukar-tukar. Samalah dengan kitab Zabur dan kitab Taurat. 3 kitab ini sudah ditukar-tukar. Jadi kita ada Al-Quran. Al-Quran dah cukup dah. Zaman sekarang dah cukup dah. Sampai hari kiamat. Lagipun banyak lagi Al-Quran ni ilmu-ilmu yang kita tak dapat nak gali. Sangat banyak. Ilmu Allah tu luas sangat. Kita tak dapat nak gali semua lagi sampai ke hari ni. Okey, dapat Okey, Al-Quran tu dulu turun macam mana kitab-kitab ni? Dulu bukannya Jibril bawa turun Al-Quran daripada langit turun sebiji dekat Nabi Muhammad, tak. Zaman dulu, masa zaman Nabi, Jibril bagi tahu dekat Nabi secara pertuturan lah, ataupun daripada mimpi Nabi, ataupun daripada wahyu lah, wahyu Nabi turun melalui Jibril. Biasanya dalam bentuk lembaran-lembaran. Jadi Nabi minta sahabat-sahabat tulis dekat kulit binatang, tulis dekat batu, tulis dekat daun. Dia pisah-pisah. Dia bukan satu buku, bukan satu mushaf macam ni. Dia asing-asing. Asing-asing. Lepas tu masa zaman masa lepas Nabi wafat, Nabi Muhammad wafat, selepas tu zaman zaman Sayyidina Abu Bakar, Umar dan Uthman, diorang dah mula himpunkan balik ayat-ayat yang pernah ditulis dan disusun. Kalau awak tengok kan, dekat bawah ni ada tulis Khat Baru Resam Uthmani. Maksudnya kitab itu dijadikan mushaf ketika zaman Sayyidina Uthman. Okey, kalau awak tengok, awak carilah nanti dekat awalnya Quran. InsyaAllah mungkin, InsyaAllah ada tulis Resam Uthmani. Okey. Jadi dah dikumpul-kumpulkan jadilah mushaf. Jadi yang ni kita panggil Mushaf Al-Quran. Mushaf sebab dia dah jadi satu kitab. Sekejap Okey, apa lagi? Dah dijadikan satu kitab. Dulu tak ada baris Al-Quran. Al-Quran ni tulisan je, tak ada baris atas bawah, tanwin, apa lagi, bulat, apa lagi, sabdu ke, tak ada dulu. Sebab dulu orang tahu, dia tahu tajwid. Dia jumpa je macam tu, dia reti baca. Sebab memang orang Arab je. Tapi sekarang bila dia dah sebarkan ke dunia, tak semua orang pandai baca Arab. Jadi dia letak baris atas, fathah, dhammah, kasrah, tanwin, tasydid, apa lagi, tanda mati, saktah dan sebagainya. Supaya kita mudah nak baca mengikut panduan baris-baris tersebut. Okey, selain daripada 4 orang Nabi ni, Nabi-Nabi lain pun menerima wahyu juga. Semua Nabi kan terima wahyu, tapi diorang tak jadikan sebagai satu mushaf ataupun satu kitab. Diorang terima dalam bentuk kita panggil suhuf. Suhuf. Suhuf ni maksudnya dalam bentuk keping-keping je lah, lembaran. Dia keping-keping, lembaran je macam ni. Lembaran, dia bukan satu buku. Dia sikit-sikit je. Nabi Adam menerima sebanyak 10 suhuf. Nabi Adam pun terima. Nabi kita yang pertama, atuk kita dulu, moyang kita, Nabi Adam. Kita semua ni datang daripada Nabi Adam, moyang kita. Nabi Idris dapat 30 suhuf. Nabi Syith ada dapat 50 suhuf. Paling banyak. Nabi Syith kenal? Tak. Kalau awak baca 25 nama tu tak ada nama Nabi Syith kan? Nabi Syith ni ialah anak Nabi Adam yang ketiga. Mungkin ramai tak pernah dengar. Nabi Adam ada anak nama Habil, Qabil, ni yang lelaki lah. Lepas tu dia ada Habil, ada kembar dia. Qabil ada kembar dia. Kan? Selepas Qabil membunuh Habil, Habil mati, wafat, meninggal, maka lahirlah Nabi Syith. Nabi Syith yang menerima sebanyak, Tak pernah dengar. nanti awak Google SYIS atau SYITH, mungkin macam tu ejaan Rumi dia. Kalau Jawi Shin Ya Sin, Shin Ya Sa. Okay, Nabi Syith. Nabi Ibrahim pun terima juga 10 suhuf. Nabi Musa pun terima juga 10 suhuf. Suhuf ni kira panggil lembaran lah macam tu. Jadi senang kata, awak semua dah kenal apa itu kitab. Bila kita kenal baru kita, orang kata apa, tak kenal maka tak kenal maka tak apa?
Siapa tahu? Tak silap. Tak cinta. Kata kawan-kawan awak tak kenal maka tak cinta kan? Okey. Tapi kita lain, tak kenal maka kita ta'aruf. Ta'aruf ni kita berkenal-kenal lah. Kita tak kenal. Aru tu apa? Ta'aruf tu berkenal-kenal. Okey, jadi kita dah kenal Al-Quran, kita dah kenal, kita dah pernah dengar pasal Injil, dah pernah pasal Zabur, pasal Taurat, pasal suhuf diturunkan kepada Nabi lain. Jadi kita kena senang untuk kita beriman. Kita tekad dalam hati Allah yang turunkan kepada diturunkan kepada Nabi dan Rasul dan kepada Nabi Rasul sebagai panduan hidup. Habis. Kita yakin benda tu je, wajib. Macam bila kita dah yakin, kita cakap dengan mulut, yakin dengan hati, kita baca Al-Quran dan kita amalkan isi kandung Al-Quran. Okey. Wallahu a'lam. Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Ada soalan ke? Siapa-siapa? Tak ada. Tak ada. Ustaz lupa nak baca, ada dalil, bukti. Apa kau saya cakap? Quran ni kan penuh. Apa segala yang wajib kita tahu ataupun wajib kita amalkan dan imani mesti ada dalam Al-Quran. Contoh macam untuk kitab ni, ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Maksudnya wahai orang-orang yang beriman, dengar Allah pesan, wahai orang-orang yang beriman. Jadi kita ni nak jadi orang beriman tak? Nak. Kita ni Islam lah kan? Islam dah, tapi belum tentu kita orang beriman. Kita tak ada orang mengaku, saya ni orang beriman. Iman saya tinggi, tak ada. Kalau mengaku macam tu, memang iman dia rendah, confirm, janji. Jadi kita kena berusaha untuk meningkatkan iman kita sehingga dapat iman ainul yakin ataupun iman yang jazam, yang total firm, bulat-bulat kerana Allah. Allah kata wahai orang-orang yang beriman, dengar sini. Allah pesan pada orang beriman, kalau jadi orang beriman, dengar sini. Allah kata apa? Tetapkan iman kamu kepada Allah dan Rasulnya. Kan tadi beriman kepada Allah, atau awak tahu beriman kepada Rasul. Kepada kitab Al-Quran, Allah kata kita kena beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulnya. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dan juga dengan kitab-kitab suci yang diturunkan dahulu. Maksudnya kitab suci turun dahulu tu apa? Injil, Zabur, Taurat. Tiga kitab yang lain ni pun kena perlu kita imani. Maksudnya perlu kita beriman kepadanya. Bukan Al-Quran sahaja. Tapi zaman sekarang ni, maksud ustaz awak kena percaya tu, awak kena tahulah benda tu pernah wujud. Tapi bukan ustaz suruh awak ikut kitab-kitab tu sekarang. Sebab tiga kitab tu sekarang dah jadi kitab lain dah. Sebab orang-orang dulu yang tangan dia jahat-jahat ni, otak dia jahat-jahat, semua dia pergi tukar. Dia tukar tu, dia tukar ni, dia tukar tu, dia tukar ni. Al-Quran je yang daripada zaman Nabi Muhammad dulu sampailah ke hari ini, sampailah ke kiamat nanti, tak akan berubah. Siapa yang hafal Quran, maka beruntunglah dia. Itu dia Faik, dah sampai mana dah tu. Siap tunggang ikan you. Okay. Ada soalan? Last. Ustaz tanya, ada soalan? Tak ada. Tak ada Okey, jadi kalau tak ada, wallahualam, sampai situ saja. Ustaz serahkan kembali usrah kita kepada Ustazah Una. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Amirul atas perkongsian tadi. Sangat menarik. Rugilah pada siapa yang tak tanya, Nesti. Tak tahu dah nak tanya siapa kan, sebab yang pengisi ni Ustaz Amirul. Mungkin awak boleh tanya banyak-banyak masa ni. Tapi tak apa, kalau tak ada soalan sekarang, nanti boleh tanya pada Ustaz-Ustazah kamu pada kelas PPR nanti Okey, kalau betul ni tak ada soalan, saya bagi Betul. peluang terakhir. Betul. 5, 4, 3. Okey, kalau tak ada tak apa. Okey, setakat ni saja usaha kita pada hari ini. Kita akhiri dengan tasbih, kafarah dan suratul Asr.
Ustaz Adila baru muncul. Ustaz Adila ada nak tambah apa-apa ke? Boleh saya masuk untuk bentangkan tentang ni ke? Adab-adab usrah. Okey, boleh-boleh. Saya serahkan pada Ustazah Adila. Terima kasih. Okey. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sekarang ni kita tahu Google Meet ada ikon hands up, tangan angkat. Okay, siapa yang tahun 1 hands up, angkat tangan? Guna ikon angkat tangan. Okay, siapa yang guna, ada tak tahun 1? Guna ikon hands up. Okay, siapa yang ada tahun 2 kat sini? Tahun 1 ada, tahun 2 ada, tahun 3 tak ada sebenarnya. Tahun 4, siapa tahun 4 kat sini? Angkat tangan, ikon hands up tu. Tahu tak guna ikon hands up? Tak ada ikon hands up. Tak ada ikon hands up. Tahun 4, ada tak? Okay. Oh, tak ada ikon hands up. Tak ada Tak ada. Awak punya tak ada Oh, maksudnya kalau guna yang ni kita tak ada ikon hands up tu. Okey, tak apa. Kita tengok pada peraturan usrah. Peraturan usrah yang pertama ialah Ustazah nak minta pada Ustazah nampak Akram, Danish Hafi dan juga Ustazah nampak Hussein. Sekejap, Ustazah dah lupa nama dia. Ustazah dah lupa nama Lima Syafi'i. Okey, Danish Hafi tolong bacakan 3 yang pertama. Peraturan yang pertama, kedua dan ketiga. Silakan, on mikrofon. Pastikan video on. Matikan fungsi mikrofon kecuali diminta Yang kedua. Klik ikon angkat tangan jika mahu beritahu sesuatu. Okey, yang ketiga, yang nombor 4, 5 dan 6, Akram. Sila on mikrofon, bacakan peraturan yang keempat, 5 dan 6. Duduk setempat dan tetapkan kedudukan kamera yang betul. Jangan lakukan perkara lain semasa usrah berlangsung. Pastikan berwuduk sebelum usrah. Okey, ada tak yang dia berwuduk sebelum usrah? Sekarang ni. Saya tak. Tapi kalau dah batal wuduk tu kira dia dah berwuduk dah, sebelum tu tak apalah. Okey, bagus. Alhamdulillah. Siapa yang tak tahu kat mana ikon message ni ikon message. Ni ikon message. Siapa yang guna laptop, ini ikon message. Boleh saja Okey. tekan message tu tak Kalau awak boleh. nak tanya soalan, boleh tanya soalan guna ikon message. Ada yang suara dia tak boleh keluarkan sebab dia ada masalah mikrofon. Jadi boleh guna ikon message untuk tanya soalan. Okay, ikon mikrofon yang ni. Cuba on, cuba off. Siapa tahun 5, cuba on mikrofon. On. Siapa rasa dia tahun 5 mikrofon? Test. Okay. Test. Okay. Off balik. Okay, seterusnya ikon angkat tangan ni ada kalau guna email security. Yang ni kita guna email TV pendidikan sebab tu tak ada. Okay, siapa yang guna handphone? Okay, nanti Tadi Ustaz Amirul kan? Nanti Ustazah akan ajarkan macam mana nak pin Ustaz Amirul supaya awak nampak Ustaz Amirul je yang bercakap kat dalam Google Meet awak tu. Okay. Dia ada cara dia. Kalau awak nak pin, contoh kalau ni Ustazah tengah bercakap ni, Ustazah bentak nanti dah. Kita teruskan pada siapa yang guna handphone. Ada tak yang guna handphone? Cuba on mikrofon sebut saya. Ada tak yang guna handphone? Saya. Ada? Saya. Okey. Saya, Siapa yang tapi saya guna handphone? Macam iPad. biasalah. Yang ni ikon mikrofon. Awak guna handphone. Okey. Awak guna tab ke? Okey, yang ni ikon angkat tangan ni untuk siapa yang guna email security lah nanti. Ni kalau sekolah biasa, kelas biasa Okey. Ikon message untuk siapa yang guna handphone, memang dia dekat 3 titik tu
Okey. Okay, cara pin guru nanti Ustazah akan ajarkan ataupun awak boleh minta tolong pada guru-guru awak cara nak pin guru macam mana. Okay, contoh sekarang ni Ustazah boleh ajarkan cara pin guru. Awak nak Ustazah ajarkan ke? Dah 5 minit dah. Ustazah bercakap. Okay, tak apalah. Okay, tu saja daripada Ustazah untuk pembentangan tentang adab-adab dalam usul ni. Okay, tengok kejap ruangan mesej. Ruangan mesej on ke off? Kita off Oh yes, kita on. So, siapa yang tak boleh nak bercakap rasa malu sangat, boleh guna ruangan mesej ni. Boleh guna ruangan mesej ni. Okay, sekarang ni cuba tulis A, B, C, D, E. Cepat-cepat. Go. Dekat ruangan mesej. Oh, Hasil Mikail dulu. Yes. Okay. Kita tengok siapa yang cepat kat situ. Jumpa tak A, B, C, D, E? Kalau keyboard laptop dengan komputer memang susah nak jumpa A, B, C, D, E. Dia berterabur. Ustazah. Okay. Tahniah ya. Berjaya. Keyboard laptop saya rosak. Oh, keyboard laptop awak rosak. Kalau macam tu, kalau ada soalan, awak guna mikrofon. Tanya soalan. Rambut dah tebal dah tu. Okey, itu sahaja daripada Ustazah. Jaga diri awak. Semoga awak dalam keadaan selamat walaupun dalam musim COVID-19 ni, dan selamat bercuti. Minggu depan tak ada sekolah kan? Cuti puas-puas. Okay? So, itu sahaja. Terima kasih Ustazah Unaiza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sama-sama Ustaz Adila. Terima kasih kembali. Okay, itu saja kita dah baca surah Al-As tadi kan? Okay, setakat ini saja usaha kita pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada minggu selepas buka sekolah nanti, lepas cuti. Okay, selamat bercuti semua. Terima kasih. Terima kasih. Selamat bercuti. Bercuti semua. Pak Zikri, dah tu menyelam dalam air tu. Awak pergi menyelam dalam kolam sebenar lagi bagus. Kalau menyelam kat sini tak rasa. Okey. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Selamat bercuti, Ustazah. Ya, you too. Terima kasih semua. Saya undur diri dulu. Ustazah Unaiza.